Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan, saya nak ajak sebelum nak mula majlis, nak ajak tuan buat 4 doa. 4 doa. Pertamanya sayyidul istighfar. Yang keduanya doa jauh daripada musibah. Doa. Yang kedua, yang ketiganya doa jauh daripada musibah juga. Dan yang ketiga, yang keempatnya doa dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini semua penting ni, terutamanya waktu kita duduk. Ini waktu-waktu yang wabak kan. Itulah ikut saya. Kita baca sama-sama insya-Allah. Pertama sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 doa ni syarat dia yakin. Dengan doa ni syarat dia kena yakin. Yakinlah sebab dia mai daripada Nabi SAW. Doa ni dia 3 punca dia. Yang pertama doa yang Allah tunjuk daripada Al-Quran. Yang ni tak ada khilaf, jangan duduk ragu dengan dia. Yang keduanya doa yang bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang 3 doa yang kita nak baca ni semua bersumberkan daripada hadis Nabi SAW. 2 daripada riwayat Imam At-Tirmizi, yang ketiga daripada Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala. Bila sebut dia perkataan Nabi, maksud dia merupakan wahyu daripada Allah. Maka kena yakinlah. Dengan doa ni kita kena yakin. Yang ketiga doa daripada alim ulama. Alim ulama tolong susun doa ke kita. Yang keempat doa daripada hati kita sendiri, apa kita nak. Yang ni doa yang Nabi ajar kita. Tuan-tuan ikut saya, kita baca syarat dia yakin. Doa yang pertama jauh daripada musibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi
at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhlah aku daripada penyakit sopak, daripada penyakit gila, daripada penyakit kusta dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain. Kita minta doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang sedang berlegar. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi Masjid Padang Mengkuang. Betul kan? Betul Mazul. Salli ala sayyidina Muhammad. Seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah yang memungkinkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita berkati oleh Allah SWT. Kita dalam rangka program penghayatan solat yang difahamkan kepada saya lah, yang saya nampak. Dan bermulanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perintah solat ini bermula semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lagi. Ada cara-cara solat yang tersendiri yang Allah perintahkan kepada para nabi terdahulu. Ada solat dia, ada puasa dia, tapi syariat dia berbeza dan caranya juga berbeza. Maka tak wajib kepada kita untuk pergi cari macam manakah cara orang dulu sembahyang. Tak wajib pada kita nak cari macam mana keadaan orang dulu-dulu berpuasa. Yang kita tahu syariat tu ada, solat perintah tu ada, tapi keadaannya berbeza. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampainya perintah sembahyang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila? Waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Malam ni kita nak sembang-sembang tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bersesuaianlah pula dengan kita sekarang ni berada pada bulan Rajab. Eloklah tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isra' ini berasal daripada perkataan sara yang bermaksud berjalan, perjalanan di malam hari. Adapun Isra' ini subhanallah merupakan perjalanan Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam daripada Mekah ke Baitul Maqdis berdasarkan firman Allah Taala, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini ada perkataan sara ataupun perjalanan, dan Allah tambah sallallahu alaihi wasallam Muhammad lailan, pada malam hari. Jadi ayat ini khusus cerita tentang perjalanan Nabi SAW. Nak ambil perkataan sara itu bermaksud perjalanan. Kemudian Mi'raj pula adalah dari segi bahasa dia satu alat yang diguna untuk naik ke atas. Kita faham tangga lah. Jadi secara istilahnya Mi'raj ini bermakna satu jalan khusus ataupun tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita dalam surah An-Najm. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian,
Dalam surah An-Najm, sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita, walaqad rahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahu azim. Allah sebut ni apa dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asal pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril pernah tengok Nabi SAW, pernah tengok malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuknya yang asli dua ketika, dua keadaan. Waktu yang lain malaikat Jibril turun dalam keadaan menyerupai sahabat-sahabat yang lain biasa. Tapi dua kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril alaihi salam turun dalam keadaannya yang asal. Yang pertama waktu turun, wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir qum fa'adhil. Cerita Musalli ala Sayyidina Muhammad waktu turun ayat yang kedua selepas peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terhenti berapa lama? Kemudian pertama kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dalam bentuknya yang asal, sehingga subhanallah besarnya malaikat Jibril alaihi salam waktu tu. Diceritakan dalam riwayat Nabi SAW tengok malaikat Jibril subhanallah memenuhi ruang langit seluruhnya. Daripada sana subhanallah nampak malaikat Jibril ni besar, masya-Allah, pandang ke belakang subhanallah penuh kiri dan kanan. Seluruh ufuk di langit ini dipenuhi dan dilindungi oleh malaikat Jibril, bukan banyak, seorang dia. Lalu ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, besarnya makhluk Allah ni. Takjub Nabi SAW tengok betapa besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah, kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril, ada lagi tak makhluk yang lagi besar pada kamu? Dia kata ada. Ni subhanallah malaikat Jibril yang Nabi SAW nampak, yang memenuhi ruang tu daripada sana sini kiri kanan itu, kata malaikat Jibril, dia hanya buka satu sayap daripada 600 sayap dia. Daripada 600 sayap dia hanya buka satu sayap saja. Dan satu sayap tu dah memenuhi ruang seluruhnya ni. Dia kata ada yang lagi besar, malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil punya 300 sayap, dan setiap satu sayap dia menyamai 300 sayapku, kata malaikat Jibril alaihi salam. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, tu kali pertama Nabi SAW tengok malaikat Jibril. Takutlah tuan-tuan. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Menggigil Nabi SAW, jangan main-main. Nak kita balik-balik rumah tuan-tuan sekalian, lepas kuliah tengok salat Jumaat berdiri panjang tinggi, berdiri tepi jalan. Antu galah. Tuan-tuan balik menggigil sebab tu baru jumpa panjang tu. Ni jumpa subhanallah, patut menggigil Nabi SAW. Takut. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kali kedua Nabi SAW tengok malaikat Jibril pada rupa dia yang asal bila ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika Isra, ketika Mi'raj. Waktu Mi'raj, Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW melihat Jibril itu dalam bentuknya yang asal pada waktu lain, waktu di Sidratil Muntaha. Ending dah, habis dah, salli ala sayyidina Muhammad, daripada perjalanan Isra tu, yang hujung tu nama Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi SAW tidak berpaling daripada yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat ke-18. Ayat ke-18. Baik. Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah-kisah susunan perincian apa yang berlaku ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW ni, banyak kisah dia, banyak hadis. Hadis sahih pun banyak, hadis yang salli ala sayyidina Muhammad dhaif pun banyak.
Yang maudhu' pun ada. Yang direka-reka pun ada. Ini kita nak ambil yang sahih dalam malam ini, insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh 16 orang sahabat yang meriwayatkan kisah. Yang saya nak petik, kita nak sembang malam ini satu hadis. Yang hadis ni 16 orang sahabat yang meriwayatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abi Dzar radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad, Malik bin Sya'sya'ah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Jabir radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu al-Yamani, Shaddad bin Aus, Syuhaib, Abdurrahman bin Khuraf, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Maksud dia, kalau ramai sahabat meriwayatkan hadis ini, mustahil berlaku sahabat-sahabat sama-sama nak berbohong dengan kisah. Salli ala Sayyidina. Jadi kita nak petik satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda. Saya nak baca dalam dia punya mafhum sajalah, bab panjang. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, telah didatangkan kepada aku Buraq. Malam tu Nabi SAW tidur di rumah Ummu Hani. Tidur di rumah Ummu Hani. Lalu subhanallah, pada malam tersebut tuan-tuan, apa jadi? Dijemput Nabi SAW keluar daripada rumah tu untuk pergi ke dekat dengan Kaabah. Bila Nabi sampai dekat Kaabah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat Jibril alaihi salam datang dan membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pembelahan dada Nabi kali kedua. Dibuang sallallahu alaihi wasallam kotoran-kotoran daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Tuan-tuan mafhum cerita tu? Kemudian lepas daripada tu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Buraq. Tuan-tuan, perjalanan ini perjalanan jasad dan roh Nabi SAW. Ni bukan perjalanan roh. Pasal apa? Macam mana yang ulama kata memang confirm Nabi SAW berjalan? Logiknya tak ada tuan-tuan. Macam mana nak logik? Pi satu malam aja. Pi malam, tidur malam tu, balik pada malam yang sama. Perjalanannya ke mana? Perjalanannya ke Baitul Maqdis tu. Saya pernah sampai berapa kali di Baitul Maqdis. Tanya kat sahabat-sahabat kat sana, kalau betul-betul naik unta lah daripada Masjidil Haram, daripada Mekah mai ke Baitul Maqdis ni, agak-agak perjalanan berapa lama? Paling kurang 2 bulan dia kata. 2 bulan perjalanan. Jauh, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berjalan satu malam je tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak ni? Percaya tak ni? Tuan-tuan ni faham ke saya cakap apa ni? Macam tak faham yang nampak ni. Semua ni faham. Kan nak kena tukar bahasa Terengganu lah. Tak idea tuan-tuan. Melainkan kena cari orang Terengganu seorang kat saya akan, insya-Allah boleh. Belajar sikit. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah sahabat tuan-tuan, macam mana logiknya? Kita semua percaya, wajib percaya pun. Pasal apa wajib percaya? Yang pertama dia dalil Quran, jangan main-main. Kalau dalil Quran tuan-tuan, wajib tuan-tuan percaya. Cumanya tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman Nabi SAW? Waktu tuan-tuan duduk, kalau tuan-tuan takdir duduk zaman Nabi SAW dan Nabi SAW balik esok tu cerita kat kita, semalam pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, agak-agak nak kata apa? Ya betul. Waktu ni tuan-tuan dia panggil apa? Ujian iman para sahabat. 3 kelompok tuan-tuan, jadi 2 kelompok lepas tu sahabat. Yang pertama, kelompok yang ikut Nabi SAW, percaya. 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang percaya kat Nabi SAW. Nabi kata apa? Percaya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila sampai berita ni dekat Abu Jahal, Abu Jahal kata, cantik ni, dapat poin cantik ni. Saat Muhammad Sa'ad cerita apa ni? Semalam pi ke Masjid Aqsa tu. Betul ke? Betul. Cantik dah. Tunggu sat. Dia nak pergi panggil orang ramai-ramai. Ini poin cantik ni. Nak bagi tahu kata pembohongnya Nabi SAW. Tuan-tuan,
Dalam perjalanan nak pergi panggil orang tu, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar macam itulah lebih kurang bahasa Penang. Bakar dia kata, hang tengok betul aku kata, hang boleh percaya ke kat Muhammad? Pasal apa? Adakah dia kata dia pergi Masjid Aqsa satu malam je? Biar betul kita nak pergi makan berbulan-bulan, dia kata. Dia pergi satu malam. Satu malam pun tak cukup. Dia kata, siapa cerita ke hang ni? Muhammad cerita. Muhammad cerita, kalau dia cerita bukan semalam, lebih pada tu lagi aku percaya. Ni kau orang beriman. Abu Jahal kata, tak boleh pakai ni orang. Tak boleh pakai orang. Orang beriman di kelompok pertama. Kelompok kedua, orang yang berpaling daripada Nabi SAW. Islam lah, tak boleh terima. Tak boleh terima ni, tak boleh masuk akal. Macam mana kami nak berhadapan dengan masyarakat ni? Macam mana kami nak berhadapan dengan orang-orang yang lain ni? Tiba-tiba pemain cerita yang macam ni. Susah hati, tak boleh nak cerita. Kelompok yang ketiga memang tak mau beriman lah. Bawa pilah cerita apa pun, dia memang tak beriman lah. Tuan-tuan, yang pertamanya tuan-tuan, dalil dia ialah Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi. Allah mula dengan subhanah. Allah sucikan diri dia. Sucikan diri dia apa? Sucikan diri dia daripada sebarang kelemahan. Sucikan benda yang nak cerita lagi, benda yang tak masuk dengan akal. Allah clearkan dulu, maha suci aku ni, maha suci Allah ni daripada sebarang kelemahan, dan Allah boleh buat lebih hebat. Barulah Allah mula, asra bi abdi lailan, yang telah memperjalankan hamba dia. Ni keyword dia. Apa dia? Memperjalankan hamba dia. Dua benda kat sini. Yang pertama memperjalankan, yang keduanya hamba. Hamba ni maksud Nabi, jasad dan roh. Yang berjalan malam tu bukan rohihi, bukan roh dia, tapi jasad. Abdihi, hamba dia. Faham ni? Jadi ulama sepakat daripada perkataan Allah ni bahawa yang berjalan itu bukan roh, tapi yang berjalan itu roh dan jasad. Kalau roh biasa tuan-tuan, tuan-tuan tidur malam-malam tunggu sampai Amerika dah. Dia ni bukan tidur malam, dalam kuliah tidur. Ni sampai Vietnam tu. Ni sampai Vietnam, sampai mana Australia apa semua tuan-tuan, balik cepat-cepat takut coronavirus. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam tidur biasa perjalanan roh okey. Yang ni yang ajibnya bila perjalanan jasad. Tuan-tuan, dan Allah mulakan sebelum sebut hamba dia ni, Allah mula dengan apa? Asra, memperjalankan. Abdihi, hamba dia. Maksud dia perjalanan ini bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Mustahil pada sisi manusia, tapi tak mustahil di sisi Allah. Saya baru sampai daripada Kedah tuan-tuan, 7 jam perjalanan saya. Saya lihat sempat naik kereta 7 jam. Daripada keluar daripada rumah tadi pukul 9 pagi, saya sampai sini lebih kurang pukul 4 petang. Lebih kurang lah saya lihat sempat. Pak ni 7 jam ada kenderaan. Okeylah manusia 7 jam perjalanan dengan kereta. Tapi bagi semut, tak boleh bayang tak? Semut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, semut pi subuh tadi duduk berjalan kat masjid saya tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi tadi ada bendahari madrasah saya, mak dia meninggal. Meninggal pukul 5 pagi tadi. Oh subhanallah. Saya pergi ziarah sebelum macam ni, saya pergi ziarah dulu. Tuan, dia bukanlah sakit-sakit apa-apa. Yang duk sakit ayah dia. Yang duk sakit tu suami dia. Dia tak sakit sangat. Cuma semalam ni duk rasa macam penat-penat, lagu tu duk gelisah-gelisah. Lepas tu pukul 2 pagi duduk gelisah-gelisah. Anak dia tanya, mak ni sakit kat mana ni? Mak sakit kat mana? Sakit penat ke? Sakit badan ke? Sakit kat mana? Mak dia kata apa? Mak nak mati dah ni, dia kata gitu. Dia beritahu siap dah. Lepas tu dia kata Allah, 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 doa Allah, 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 meninggal gitu kan pukul 5 pagi. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kita pun pergilah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Pergi ziarah tengok tadi. Tuan-tuan, boleh bayang tak tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, semut tu tuan-tuan, dia ikut saya naik kereta. Ni naik kereta ikut saya main. Sampai Terengganu 7 jam.
Faham ni? Lepas kuliah esok balik sana balik. Oh, balik sana. Esok sampai kat Kedah. Faham tak? Sampai kat Kedah esok. Bini dia tanya, Abang Mut pergi mana semalam? Abang Mut pergi mana semalam tak balik? Dia kata aku pergi Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, biar betul Abang Mut ni. Betul, aku pergi tengok drawbridge. Dia kata subhanallah, Abang Mut pergi Kuala Terengganu, biar betul. Ni nak lintas pergi tu. Kedai tepi jalan tu pun silap-silap syahid tengah jalan tu. Dia kata sungguh mustahil tak bagi semut nak mai Kuala Terengganu semalam betul balik. Mustahil tak? Mustahil tak bagi manusia? Tak. Tuan-tuan, perjalanan daripada Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa mustahil bagi manusia bergerak satu malam. Tapi mustahil tak bagi Allah? Tak. Kita manusia pun tuan-tuan mai pun tak mustahil dah. Ini Allah berjalan, bukan cerita satu malam pling pun boleh. Pling sini, pling sini. Tidak ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, naik apa ni berjalan ni sampai satu malam je ni. Tuan-tuan, didatangkan kepada Nabi SAW Burak. Burak ni tuan-tuan, dalam riwayat cerita haiwan putih yang panjang. Lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada baral. Tuan-tuan tahu? Keldai tahu? Tahu. Baral? Tahu baral? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Yang kita tahu baral ni tuan-tuan tahu siapa beritahu kita? Piramli kita. Baral dia kata. Dia kata macam mana tak tahu, saya pun tak ada tengok baral ni. Tapi subhanallah dalam riwayat cerita dia besar sikit daripada keldai dan kecil sikit daripada baral. Dia meletakkan telapak kakinya di hujung pandangannya, bermaksud langkahnya sejauh mata memandang. Satu langkah dia tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad sejauh mata memandang ni. Tuan-tuan, Burak ni al-barqu. Al-barqu ni kilat. No, sallallahu alaihi Muhammad. Kilat. Dia tuan-tuan dibuat daripada cahaya. Tuan-tuan, dia punya speed, dia light speed. Kita ni ada, kalau cerita kelajuan jet ni, dia ada jet kelajuan dia kelajuan bunyi, ada dah. Ada jet yang kelajuan dia 3 kali kelajuan bunyi. Dan kalau tuan-tuan tengok jauh-jauh orang main bunga api kan, bunga api malam 31 Ogos ke setahun baru ni bunga api pun. Kita duduk jauh-jauh kita tengok dekat. Nampak? Tuan-tuan nampak cahaya, kemudian tuan-tuan dengar bunyi. Tu ni. Nampak cahaya dulu, kemudian baru dengar bunyi. Pum. Bunyi dia lambat sikit daripada cahaya. Walhal meletupnya sama. Pum pula kat sana. Yang sampai kat kita ni nampak cahaya dulu, tapi bunyi dia mai kemudian. Sebab apa? Perjalanan cahaya lebih laju daripada perjalanan bunyi. Faham tak? Orang dah buat dah jet yang kelajuan dia lebih laju daripada kelajuan bunyi. Bukan setakat kelajuan bunyi, 3 kali lebih laju daripada kelajuan bunyi. Subhanallah. Macam mana punya laju? Tak tahu. Dia pergi dulu, bunyi tinggal belakang. Tinggal punya laju. Lagu tu lah kot. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Dia orang buat dah. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Malaysia nak tahun ni sepatutnya keluar dah kereta terbang ni. Patutnya dah. Tapi tukar kerajaan. Saya tu kata tahun 2020 ni boleh dah pergi kuliah naik kereta terbang kan. Senang sikit susah nak main Kuala Terengganu ni jauh. Dah lah tak ada direct flight. Kalau ada direct flight tuan-tuan daripada Penang mai sini, tiap bulan saya boleh mai sini. Tapi jauh. Tu ingat tahun 2020 boleh naik kereta terbang. Tak ada. Tak jadilah, subhanallah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak ada lagi orang boleh buat jet ataupun kenderaan yang kelajuannya kelajuan cahaya, tak ada. Kalau tuan-tuan nak tengok kelajuan cahaya ni, tuan-tuan tengok Star Wars ada. Star Wars ke Star Trek ke apa tu ada. Mana ni sallallahu alaihi wasallam. Dia light speed, tinggal cahaya kat ujung tu. Itu ada. Tapi tak ada lagi orang tak boleh buat lagi. Tuan-tuan, Burak ni kelajuan cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingatlah dia punya speed dia berapa. Tapi sangat laju. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dia boleh lintas tuan-tuan satu langkah dia, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sejauh mata memandang tu Burak.
Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka saya pun menungganginya sampai ke Baitul Maqdis. Sampai tiba ke Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di satu tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan solat 2 rakaat, kemudiannya keluar. Nabi SAW kata dia naik buraq tu sampai ke Baitul Maqdis, ikat di satu tempat, kemudian pergi sembahyang 2 rakaat. Di mana Nabi SAW sembahyang tu? Di Masjidil Aqsa. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan ada rezeki yang lebih, tuan-tuan pergilah ziarah Masjid Aqsa. Pergi tengok macam mana keadaan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni tuan-tuan, dia satu compound dia luas. Dia punya compound dia tu sangat luas. Compound dia macam pagar ni lah, pagar ni. Keliling. Dia ada banyak pintu. Sallallahu alaihi wasallam. Pintu dia pintu besar tuan. Ada gate. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dan compound dia lebih kurang 14 hektar. Itu kawasan Masjid Aqsa tu. Lebih kurang 14 hektar. Kawasan dalam Masjid Aqsa tu luas. Jadi semua para nabi dan para rasul semayang dengan Nabi SAW dalam kawasan Masjid Aqsa. Bila kita masuk Masjid Aqsa, dia ada satu di atas tu tuan-tuan, satu bukit yang tinggi. Paling tinggi sekali dalam kawasan Masjid Aqsa tu, atas dia tu ada satu batu. Batu itu nama dia, batu itu batu Mi'raj Nabi SAW. Tutup batu tu dia ada satu masjid nama Qubbah As-Sakhrah. Qubbah As-Sakhrah dibina oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar ambil alih Baitul Maqdis tu, dia buat satu masjid menutupi batu Mi'raj Nabi. Sampai sekarang pun ada. Tuan-tuan nak tahu tak duduk batu tu macam mana? Teringin tak nak tahu batu tu macam mana? Dia kata batu Mi'raj. Adakah batu tu tergantung terawang macam tu boleh lalu kat bawah dia? Tuan-tuan, saya bagi gambaran kat tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pintu biasa di belakang tu. Biasanya kalau kita pergi rombongan, kita akan duduk di pintu sebelah belakang. Kita akan masuk kita akan naik ke atas. Nampak floor kiri kanan ada pokok-pokok. Daripada pokok-pokok Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pokok-pokok zaitun yang sudah lama, puluh-puluh ratus tahun mungkin. Lepas tu naik tangga, kita akan jumpa kubah yang kubah dia warna emas. Kubah warna emas. Itulah Qubbatus Sakhrah. Dia salah satu masjid dalam kawasan Masjidil Aqsa. Dalam Masjid Aqsa ni ada banyak masjid. Dalam kawasan Masjid Aqsa tu sendiri ada banyak masjid. Masjid Qubbah As-Sakhrah. Tuan-tuan tengok depan ada Masjid Qibli yang kita panggil dia Masjid Aqsa. Bawah Masjid Qibli tu ada Masjid Aqsa Qadimah, Masjid Aqsa Lama. Sebelah kanan ada tangga turun bawah Masjid Marwan. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan ada Masjid Burak. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, bila kita sampai ke atas, kita nampak kubah warna emas. Itu Qubbah As-Sakhrah. Kita pun masuk kat dalam dia. Masuk kat dalam, benda mula kita nampak di depan kita ni ialah seketul batu yang besar. Luas batu ni tuan-tuan tahu besar mana? Ni besar arwah mayang kita ni. Ni luas dia. Batu tu macam batu hampar. Kalau kita tengok dari atas, kita nampak dia macam batu hampar macam tu. Dia tu apa? Flat je. Di hujung sana ada satu tempat, dia ada satu lubang, dia tulis the footprint of Prophet Muhammad. Dia cakap tu tapak kaki Nabi SAW. Kita pun seluk tangan kita pegang kat situ. Kita tengok kalam, kita suluh pakai handphone kamera ni, nampak macam bentuk tapak kaki. Dia kata dipercayai itu tapak kaki Nabi SAW. Kemudian kita pun pusing sampai kat sebelah sini, kita nampak ada satu tangga turun ke bawah. Kita pun turun ke bawah. Turun bawah, rupa-rupanya di bawah batu itu ada tempat sembahyang. Kapek warna merah. Bila kita tengok keliling, barulah kita perasan kenapa orang kata batu ini batu nak ikut Nabi SAW. Sebab duduk batu tu nampak menyerong, nampak serong. Nampak dia orang sini cakap apa? Menjerong lah macam tu. Urat-urat batu tu macam ni, macam tu. Macam dia dah terangkat sebelah macam tu. Faham tak ni?
Kita duduk kat bawah tu kita nampak macam batu ni, menyengit macam tu. Subhanallah Ustaz Simat, tuan-tuan. Kiblat arah sini, batu tu sebelah sana rendah, sebelah sini tinggi. Subhanallah sebab baru nampak inilah mungkin orang duk sangka dia nak terbang ikut Nabi SAW sebab kedudukan batu tu dia menyeru macam tu. Faham ni? Itulah batu Mi'raj Nabi SAW. Kita pun keluar di batu Mi'raj Nabi SAW ni, tuan-tuan, dan batu Mi'raj ini ialah kiblatnya orang-orang Yahudi. Batu Mi'raj tu lah kiblat orang Yahudi sampai ke hari ni. Dulu kan sebelum kita menghadap ke Baitullahil Haram, kita menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Mana arah Baitul Maqdis tu? Batu tu lah. Batu tu. Faham tak ni? Lalu kita keluar daripada batu tu, kawasan batu tu, masjid tu, kita keluar, kita pergi ke arah depan. Pergi bergerak ke arah depan. Di belah depan tu kita akan jumpa satu pintu gerbang yang cantik. Di bawah pintu gerbang itu, tuan-tuan, kita ternampak satu bangunan masjid berkubah. Kubah itu warnanya kelabu gelap. Masjid apa tu? Kita panggil Masjid Aqsa. Nama masjid tu Masjid Qibli. Masjid Qibli. Dia itu sebenarnya tingkat atas. Masjid asalnya duduk di bawah. Kenapa jadi macam tu? Sebab telah ditambak kiri dan kanan dia untuk dibina masjid baru di atas. Di bawah tu masih dikekalkan masjid lama. Sebab dulunya pernah dijadikan kawasan pembuangan sampah waktu tentera Salibiyah. Tuan-tuan, bila bina ni? Khalifah Marwan bina. Tuan-tuan, kita pun turun tangga tu, subhanallah, nampak water fountain, tempat ambil wuduk. Kita pun pandang ke sebelah kanan. Pandang ke sebelah kanan, kita nampak ada satu pintu keluar. Di tepi pintu keluar tu ada 2-3 orang askar Yahudi duduk jaga. Kita pun bergerak ke sana. Sampai di sana kita nampak satu pintu. Tulis dekat atas pintu tu Masjid Buraq. Dan kita pun turun ke bawah, buka pintu tu, kita turun ke bawah, dia ada tangga turun ke bawah. Masjid tu duduk di bawah. Di dinding masjid tu kita nampak satu gelang lekat di dinding, macam tempat ikat kuda. Orang pun mainlah pergi cium lah besi tu. Si cium besi tu. Cium buat apanya besi tu? Besi tu nak buat simbolik je. Tempat masjid tu lah tempat Nabi SAW ikat buraq dia. Kita pun pandang ke sisi masjid, kita tengok pelik dinding masjid ni. Pasal apa pelik? Macam tak siap. Tak boleh bayang macam ni, tiang ni kan, tiang masjid ni. Ni dinding macam ni kira sempurna lah ni. Tapi tak boleh bayang tak kalau tiba-tiba ada tembok dinding tengah ni. Dinding tengah ni. Kita pasal apa pelik tiba-tiba dinding tengah ni? Itulah yang jadi. Kita pasal apa ni macam ni? Rupa-rupanya, tuan-tuan, separuh daripada masjid itu telah dirobohkan. Dan di balik tembok sana, situlah the Wailing Wall. Tembok ratapan. Tembok ratapan siapa? Orang Yahudi. Tempat mereka pergi buat haji, tempat mereka semayang. Pasal apa mereka buat sepanjang tu? Sebab ni menghadap ke Kubah As-Sakhra tadi. Tu kiblat dia. Faham ni? Di sebelah sana tu, itulah tembok ratapan. Tu yang tuan-tuan duk tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad Facebook kan. Siapa yang cipta Facebook ni? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ni siapa? Orang Yahudi. Sebab tu dia tulis kat apa tu? Wall. Ya ni. What is in your mind? Apa dalam fikiran anda? Luahkan pada wall ni. Tuliskan dekat wall ni. Pasal apa wall? Pasal dia orang Yahudi. Dan orang Yahudi luahkan perasaannya di dinding tu, di wall tu. Kita pun semua tulis kat wall. Faham tak ni? Jadi subhanallah dia menghadap ke mana? Menghadap ke Kubah As-Sakhra tu. Tuan-tuan, subhanallah tu saya nak bagi sikit gambaran macam mana keadaannya disebut sebagai Masjid Aqsa. Tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, lalu Nabi SAW pun sembahyang 2 rakaat bersama dengan para sahabat, dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu dia pun keluar, kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana berisi air susu. Maka Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih
fitrah, kata malaikat Jibril alaihissalam, memilih yang sesuai dengan fitrah. Kemudian Jibril naik bersama denganku ke langit yang pertama. Malaikat Jibril naik dengan Nabi SAW pergi ke langit pertama. Sampai saja di langit pertama, Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang ada bersama dengan kamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ingat ni elok. Langit pertama jumpa dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Hafal elok masuk periksa hujung bulan ni. Ni, periksa 27 hari bulan Rejab ni, jawab langit pertama jumpa Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, saya kalau tak baca pun lupa kan. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia main ceramah, dia main tanya kita depan-depan. Langit pertama jumpa siapa tahu? Oh, tu kita jam. Tak apa tuan-tuan, tak apa pun tak apa. Tak apa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Cuma Nabi SAW cerita. Naik langit pertama, Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ni adab. Salih ala Sayyidina Muhammad. Adab berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa Nabi Adam doakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walhal siapa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anbiya, ketua segala para nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau nak cerita siapa paling afdal sekali di antara dua, Nabi SAW ke Nabi Adam alaihissalam yang paling afdal untuk doa pada siapa? Nabi ikut lebih afdal untuk doa kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam doa kepada Nabi SAW. Adab. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Orang mai ke rumah kita tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita nak doa kat dia ke? Dia doa kat kita. Kita suruhlah dia doa kat kita. Tahu pasal apa? Pasal dia bermusafir. Dia musafir, makbul doa. Yang keduanya tu, suruhlah dia doa kat kita. Tahu pasal apa? Pasal kita merendah diri. Ha ni, mai aku nak tolong doa kat hang. Pasal apa? Pasal insya-Allah aku ni makbul doa. Ni alhamdulillah, rasa macam tahun ni tak ada dosa banyak sangat. Alhamdulillah boleh doa kat hang. Dak adab kita pula bila berjumpa dengan orang, minta orang tolong doakan kat kita. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Kadang-kadang kita jumpa tok guru tuan-tuan, kita jumpa tok guru, kita nak minta dia tolong doa kat kita. Pasal apa? Pasal dia tu subhanallah hubungan dengan Allah, ibadat dia, alim dia, subhanallah salehnya dia. Kita pi sebab kita nak minta. Nabi SAW ajak macam tu. Bila Nabi SAW bagi tahu dekat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, ni nanti kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, suruh dia tolong doa untuk kamu supaya Allah ampunkan dosa kamu. Suruh siapa ni? Sayyidina Umar radhiyallahu an, sahabat yang dijamin syurga. Sahabat yang Nabi SAW kata apa? Kata kalau ada Nabi selepas aku, ni orang dia, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni tuan-tuan sekalian, dia bercakap mendahului wahyu. Dia bercakap, wahyu turun membenarkan perkataan dia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Umar jumpa kepada Nabi SAW, kata kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, suruh Uwais Al-Qarni minta doa dekat kamu. Dia cari tuan-tuan. Ada saja rombongan yang mai daripada Yaman, dia tanya, ada tak Uwais Al-Qarni dengan kamu? Tak ada. Mai lagi, ada tak Uwais Al-Qarni dengan kamu? Ada. Mana dia? Tapi dia orang biasa-biasa saja. Nak jumpa dia pasal apa? Mai aku nak jumpa dia. Ada tanda. Tanda dia apa? Tapak tangan dia putih. Apa dapat tapak tangan putih ni? Dia ni dia jadi sakit sopak. Lepas tu mak dia kata apa? Mintalah doa ke Allah, bagi Allah sembuhkan sakit kamu. Malulah ke Allah. Allah bagi nikmat banyak sangat dah. Sikit je sakit ni. Minta, kalau tak minta anak dahaka, mak dia kata. Jadi minta ya Allah bagilah sembuh ni. Minta ni bukan pasal apa, pasal mak suruh. Tapi tinggallah sikit. Tinggal sikit tu habuan orang nak kenal dia nanti ni.
Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni orang makbul doa. Pasal apa makbul doa ni? Pasal khidmat dia dekat mak dia. Sayang dekat mak. Mak teringin nak pergi umrah, nak pergi haji. Dia fikir macam mana lah nak bawa mak pergi haji ni, mak sakit ni, mak dah lumpuh dah. Macam mana nak bawa mak pergi haji ni? Beli anak lembu, buat kandang atas bukit. Lepas tu lagi salih ala Syekh Muhammad, petang-petang usur anak lembu, dokong anak lembu tu buat naik atas bukit. Esok pagi-pagi dokong lembu tu buat turun pula pergi makan rumput. Esok lagi petang bawa naik dokong pula. Orang kata gila Uwais ni, dokong lembu tu buat apa? Bagilah dia jalan sendiri. Rupanya tuan-tuan dia training setahun. Daripada anak lembu tu makin besar, dia makin kuat. Rupanya nak dokong mak dia bawa pergi haji. Tuan-tuan, makbul doa sebab khidmat dia dekat mak dia dan sayang dia dekat mak dia. Tuan-tuan, Sayyidina Umar cari, akhirnya berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Jumpa dia, wahai Uwais, tolong doakan dekat saya. Uwais kata apa? Ni Islam ajak. Kamulah yang lebih layak untuk doakan saya. Ya, Uwais Al-Qarni kata apa? Kamulah yang lebih layak. Tak, kamu kalau tolong doakan dekat saya. Kamu ni siapa? Amirul Mukminin ni. Ni siapa ni? Amirul Mukminin ni, sahabat Nabi. Dia ni Nabi pun tak pernah jumpa. Hidup zaman Nabi, teringin nak jumpa Nabi. Kalau dia dapat berjumpa Nabi, naik dia punya taraf, dia jadi sahabat. Tapi tak berjumpa Nabi, 2 kali nak pergi jumpa Nabi, tak sempat jumpa Nabi. Mak, nak pergi jumpa Nabi sat boleh dah. Pi, tapi balik cepatlah. Mak tak ada siapa nak jaga, balik cepat-cepat. Dia pi tuan-tuan, berjalan daripada Yaman sampai ke Madinah. Jauh tuan-tuan. Sampai rumah Nabi SAW. Rasulullah mana? Rasulullah tak ada. Tak apalah, saya balik dulu lah. Nak balik mana ni? Balik Yaman. Kalau kita tunggulah sat kot. Tunggulah sekejap. Nabi SAW keluar, nanti dia balik. Dak, mak kata mai sekejap je. Balik tuan-tuan, subhanallah. 2 kali tak jumpa Nabi SAW. Dia bukan cerita sahabat. Tengok wajah Nabi pun tak pernah. Kalau nak tengok kedudukan, rasa macam Umar jauh lebih hebat. Tak, dia kata apa? Kamu tolong doa kat saya. Sebab Nabi pesan kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta tolong doa. Disebabkan Nabi pesan tu, lalu dia doa kepada Umar. Cuma dia kata apa? Jangan bagi tahu kat siapa-siapa. Kamu nak pergi mana lepas ni? Saya nak pergi ke Basrah. Mak dia dah tak ada dah. Saya nak pergi ke Basrah. Boleh tak saya bagi tahu dekat orang Basrah tu, pimpinan dekat Basrah tu kata kamu nak pergi kat sana. Tolong jangan bagi tahu kat siapa-siapa. Saya nak jadi orang biasa saja. Tuan-tuan, sampai dekat sana, subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, takdir ceritanya orang khalifah yang dijaga, governor yang jaga kat Basrah, pi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Kamu tahu tak dekat tempat kamu tu ada Uwais Al-Qarni?" Uwais Al-Qarni tu siapa? Ada seorang ni, dia ni macam ni. Balik dia jumpa terus Sayyidina Muhammad, jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dia kata, "Tolong doa kat saya." Kamu ni mesti dah jumpa Umar kan? Kita masa dia jumpa Umar, tolong doa kat saya. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, tawaduknya tu Islam ajak kat kita. Lagi tinggi duduk, lagi perendah, lagi berasa hebat, lagi perendah diri. Yalah, doa harap, tak apalah, mai sini saya nak tolong doakan kamu. Amboi, hebat teramana sangatlah kita ni. Tuan ni Ustaz Muhammad, tuan-tuan. Kadang Tok Guru kata apa ni? Kita, Tok Guru, tolong Ustaz doa kat saya, Ustaz. Kamulah kena doa kat saya. Kita pun, ya Allah, tak payahlah tuan-tuan, Tok Guru tu perendah diri dia saja. Ini Ustaz Muhammad, Tok Guru lah tolong doa kat saya. Tok Guru lebih afdal untuk doa kat saya. Satgi dia akan doakan kita. Cuma adab dan akhlak dia perendah diri dulu. Faham ni sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Nabi Adam alaihissalam pun mendoakan kebaikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami naik pula ke langit yang kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia kata Jibril. Dikatakan kepadanya lagi, "Siapakah bersama denganmu?" Dia menjawab, "Muhammad." "Apakah dia telah diutuskan?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan kepada kami pintu langit yang kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria dan Nabi Zakaria bin Yahya sallallahu alaihi Muhammad alaihi salam.
Naik langit kedua jumpa siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ingat apa yang elok. Lalu beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu Jibril naik bersamaku lagi sampai ke langit ketiga. Dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan kepadanya lagi, siapakah bersama denganmu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga dan saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersama denganku ke langit keempat. Jibril minta dibukakan pintu. Demikianlah seterusnya sampai langit keempat dia berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian beliau menjambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Siapa? Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang kelima. Berjumpa siapa pula dekat langit kelima ni? Bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Baginda menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian naik pula ke langit yang keenam, diminta dibukakan pintu. Kemudian berjumpa pula dengan Sayyidina Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Ni cerita dia ni. Ni kan nak start dah ni. Dan Nabi Musa alaihissalam ni lah dia punya kisah yang nak terkait dengan perintah sembahyang tadi ni. Lalu tuan-tuan, berjumpalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Baginda menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang ketujuh. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersama denganmu? Dia menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketujuh dan saya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni Nabi Ibrahim alaihissalam inilah salah silah keturunan para nabi dan para rasul yang membawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam sembahyang kita doa selawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, bila berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi Muhammad, baginda sedang menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, sallallahu alaihi Muhammad, ni Kaabah para malaikat. Baitul Ma'mur ini Kaabah para malaikat, tempat para malaikat bertawaf. Boleh bayang tak tuan-tuan? Memang kita tak mampu nak bayang macam mana hebatnya, besarnya Baitul Ma'mur yang setentang dengan Baitullahil Haram ni. Setiap hari 70,000 malaikat, sallallahu alaihi Muhammad, yang masuk untuk bertawaf, dia akan berganti dengan 70,000 malaikat yang lain yang tak akan mai dah kali kedua. Berterusan ni. Hari ni mai 70,000 malaikat tawaf, keluar masuk, besok 70,000 malaikat pula tawaf, lusa masuk pula, dan yang masuk ni tak masuk dah lepas pada tu. Berganti-ganti, maksud begitu ramainya jumlah para malaikat yang ada di muka bumi ni. Sebab tu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad ni, jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Ni nak cari cinta Allah. Saya nak pesan kat diri saya, nak pesan kat tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena jadi orang yang Allah cinta. Tahu tak? Tahu tak? Kalau Allah cinta kat kita, apa jadi kat kita? Allah cinta kita ni, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, cintalah kat orang ni.
Pasal apa? Pasal aku mencintai dia. Dan malaikat Jibril kata, pada waktu tu juga aku mencintai dia, sebab Allah cinta kat dia. Lalu malaikat Jibril AS buat apa? Panggil seluruh penduduk langit ni. Panggil seluruh penduduk langit ni, tuan-tuan. Buat apa? Cintalah kepada orang ni, kerana Allah cinta kat dia dan aku cinta kat dia. Maka pada waktu seluruh penduduk langit semua cinta kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memasukkan ke dalam hati-hati manusia semua untuk cinta kat dia. Tuan-tuan, macam mana nak dapat cinta Allah itu? Sebut dalam satu hadis qudsi, Allah kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidaklah hamba-Ku melakukan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan dia melakukan ibadat fardu. Dalam amalan-amalan yang kita kena buat, tak ada yang Allah paling cinta melainkan kita bersungguh untuk melakukan ibadat fardu. Ni peringkat pertama nak dapat cinta Allah kita. Dan apabila seorang hamba itu dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat sehingga aku mencintai dia. Buat apa ni? Peringkat kedua nak dapat cinta Allah kat kita ni, buat ibadat sunat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, fardu jaga. Amalan fardu jaga, bukan setakat buat, jaga amalan fardu. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ulama kata jaga Allah tu apa? Semua ibadat fardu yang diperintahkan kepada dia, dia buat dengan sungguh-sungguh, bukan sambil lewat. Tuan-tuan, sembahyang zuhur, ada orang sembahyang zuhur 1:30 masuk waktu, ada orang sembahyang zuhur pukul 3:30, ada orang sembahyang zuhur 4:30, ada orang 5:30 baru sembahyang zuhur qadaan. Semuanya sembahyang zuhur, tapi orang yang jaga sembahyang zuhur, dia sembahyangnya di awal waktu, dia sembahyangnya berjemaah, dia sembahyangnya di masjid, dia memperelokkan ibadat sembahyang dia. Ni dia panggil orang yang jaga sembahyang. Faham tak ni? Kita nak kena buat yang tu. Boleh tak ni? Ini jemaah Masjid Padang Mengkuang. Boleh tak lepas ni semayang, nak jaga semayang, bukan sekat nak semayang, tapi jaga semayang. Boleh tak? Nak dapat cinta Allah bukan sekat semayang fardu, sungguh-sungguh buat yang sunat. Sunat rawatib kena jaga. Sallallahu alaihi wasallam. Qabliyah subuh kena jaga. Sunat super muakkad. Bawa super sikit. Di antara sunat-sunat rawatib yang muakkad, yang super muakkad sekali, sunat qabliyah subuh kena jaga. Bukan setakat qabliyah subuh, 2 rakaat tahajud kena buat. Sunat duha kena buat. Muslimat boleh tak? Baca Quran kena jaga. Sehari paling tidak 1 muka surat. Orang yang bersungguh buat benda sunat ni, bersungguh buat benda sunat ni, dia akan dapat cinta Allah. Bila Allah cinta kat dia, seluruh penduduk langit tu semua cinta kat dia. Faham tak ni? Dulu para malaikat, ada ketua para malaikat, tuan-tuan, nama dia Azazil. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bukan Israel. Israel tu apa? Tak boleh jawab nama. Azazil ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia ni dulu ketua para malaikat. Ibadat dia sangat hebat. Dia boleh buang ibadat, tuan-tuan tahu Azazil ni puluhan ribu tahun. Sehingga kan dia menjadi seorang hamba Allah yang sangat makbul doanya disebabkan hebatnya ibadat dia. Tak pernah langgar perintah Allah. Apa yang Allah perintah taat belaka, dan ibadat dia sangat kuat sehingga para malaikat semua cemburu kat dia, sanjung dia, hebat dia. Dia mendapat gelaran, tuan-tuan, hamba Allah Azazil tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang sangat hebat, hamba Allah yang sangat kuat. Kuatlah ibadat dia. Malaikat semua sanjung kat dia. Satu hari, malaikat Israfil, dan riwayat cerita,
Malaikat Israfil ternampak ada satu cerita di Lauh Mahfuz, cerita tentang seorang hamba Allah yang buat ibadat selama 80,000 tahun, tak pernah meninggalkan perintah daripada Allah. 80,000 tahun buat ibadat, sangat hebat. 80,000 tahun, tetapi hanya dengan satu langkah perintah, satu aja, Allah telah menjahannamkan dia masuk dalam neraka. Malaikat Israfil tengok berita tu, dia menangis tak berhenti-berhenti. Sampai para malaikat semua pergi jumpa, wahai Israfil, apa yang jadi pada kamu ni? Kenapa kamu menangis sampai macam ni? Dia kata, aku tengok dekat Lauh Mahfuz ada satu hamba yang buat ibadat 80,000 tahun, hanya dengan satu keingkaran dia, Allah jahanamkan dia. Aku takut akulah orang tu, kata malaikat Israfil. Malaikat yang lain pun semua pekat menangis. Aku takut akulah, kami takut kamilah orang tu. Semua orang menangis. Kemudian kata, apa kata kalau kita pergi berjumpa dengan Azazil, minta dia tolong doakan kita sebab doanya makbul. Dia beramai-ramai pergi jumpa dengan Azazil. Tak, malaikat Azazil pun angkat tangan, ya Allah, Engkau jauhkanlah mereka semua daripada orang yang Engkau ceritakan itu, ya Allah. Dia doakan, minta Allah jauhkan kepada semua kecuali diri dia. Dalam satu riwayat lain cerita, dia nampak satu tulisan dekat dengan atas daripada syurga, ada orang yang beribadat puluhan ribu tahun hanya dengan satu keingkaran, Allah telah jahanamkan dia. Nampak yang tu, dia angkat tangan Azazil, dia kata, ya Allah, Engkau laknatlah orang ni, Engkau laknatlah orang ni, Engkau laknatlah dia. Dia doa, Allah makbulkan doa dia tu, dan dia tak tahu bahawa yang disebut itulah dia. Kes apa tuan-tuan? Takabur. Takabur je. Lepas tu tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk sembang tadi, duduk doa kat orang. Kita tengok tadi macam mana Nabi SAW. Kita tengok para Nabi, tuan-tuan sekalian, subhanallah, duk ajak sifat dekat kita ni, sifat merendah diri. Faham tak ni? Tak rugi sikit pun kita jadi orang yang merendah diri. Semua orang akan suka. Yang paling penting, Allah paling suka kat kita. Tak payahlah jadi orang takabur, tak payahlah jadi orang besar diri. Tuan-tuan, bukan orang suka. Tu tengok orang suka sembang besar, sembang tinggi, sembang hebat. Orang tak suka, tuan-tuan. Orang suka tunjuk suka kat depan, tapi bila orang paling ke belakang, orang akan benci. Tengok ni, sembang Allah depan kita dia, ya. Okay, faham. Beralih-balik belakang, benci. Tengok, macam tu lah orang bisa sembang. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Kalau manusia benci tak apa lagi, jangan sampai Allah benci. La yadkhul jannah, takkan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada satu zarah aja takabur. Buat ibadat, sembahyang, baca Quran, puasa sunat, naik sampai langit pertama. Sampai langit pertama ni belum langit 7 ni, baru sampai langit pertama, ada takabur, turun balik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuan-tuan, jadikan aku ni daripada api, kau jadikan dia tu daripada tanah. Ni api ni tempat istimewa ni, tempat orang pandang tinggi ni, tempat orang takut ni. Tu tanah tempat orang pijak-pijak tu. Tu aku nak sujud kat dia. Takabur. Tuan-tuan, salli ala sayyidina fa fasaqa an amri rabbih. Dia telah berlaku fasik atas perintah daripada Tuhannya. Tuan-tuan, ni pengajaran kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Di hujung ni, ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tak kala ia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun daripada makhluk yang sanggup untuk menggambarkan keindahannya. Masuk-masuk tengok, subhanallah, salih asmat, cantiknya daun-daun dia, buah-buahnya cantik, subhanallah. Bila ditutupi oleh perintah Allah, berubah sampai Nabi nak cerita, tak ada manusia yang mampu untuk menggambarkan keindahan tempat Sidratul. Ni belum syurga lagi. Syurga ni tuan-tuan, subhanallah, kita ni tak pernah mimpi jumpa syurga ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah bermimpi jumpa syurga, amalan kita tak sama tuan.
Tak sama dah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang anak muda berjumpa dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia ikut nak pergi buat haji sama dengan grup Sulaiman Ad-Darani ni. Dalam perjalanan tengok budak muda lagi. Semayangnya tak berhenti, ibadatnya tak berhenti, orang berhenti rehat dia tak berehat, orang berhenti tidur dia semayang. Ibadatnya sangat hebat. Anak muda. Kita ni ada anak-anak muda duk main masjid ni. Muda-muda ni main masjid. Ni karaoke ni main masjid ni, tapi balik main game juga. Ni duduk sorang-sorang bersumbat telinga tu. Ni saya mak nak kejut subuh pun tak jaga-jaga tu, sumbat telinga ni dengar. Ni main masjid juga, tapi nakal-nakal ada juga budak-budak. Tapi budak ni tak pernah buat ibadat. Sampai Sulaiman Ad-Darani ni takjub. Dia kata, Tuhan, ni ada nak tanya saya, pasal apa ibadat sampai tak berhenti-berhenti macam ni? Tak penat ke? Penat. Itu pasal apa buat ibadat ni sampai macam ni? Dia kata, Syekh, saya cerita jangan keji saya nah. Saya pernah bermimpi melihat bangunan-bangunan dalam syurga. Mimpi nampak bangunan dalam syurga ni. Bila dia nampak bangunan syurga ni, dunia ni tak ada apa nilai kat dia. Dia duk kira nak ambil yang tu. Nanti salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, benda yang salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak pernah la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati. Itulah syurga. Sidratul Muntaha pun cantik sangatlah. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 waktu sembahyang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sehari semalam. Oh, subhanallah. Nabi ni tuan-tuan, Allah perintah aja nak buat dah. Nabi kira dapat 50 tu, alhamdulillah, terima kasih. Turun kira nak buat balik tu, nak balik. Tuan-tuan boleh bayang kalau 50 tu sembahyang kita macam mana tuan. Ni baru bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, masuk waktu pula. Macam tu lah kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia pun turun berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu ke atas umatmu? Saya menjawab 50 sembahyang. Dia menjawab, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu takkan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencuba Bani Israel. Dia kata, salli alaihi wasallam, bila naik balik, jumpa balik dengan Tuhan, dia pun tak mampu nak buat. Maka beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi 5 waktu sembahyang. Kemudian kembali kepada Musa, Allah mengurangiku 5 waktu sembahyang, untukku 5 sembahyang. Dia berkata, sungguh umatmu takkan mampu, pergilah minta keringanan. Maka saya pun naiklah sampai akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sungguhnya 5 ini salli ala Sayyidina Muhammad, sungguhnya ini 5 sembahyang sehari semalam, setiap sembahyang pahalanya 10, maka semuanya 50. Barang siapa meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya sampai bertemu dengan Musa AS dan saya ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali pada Tuhanku sehingga saya pun malu kepadanya. Naik atas jumpa Allah, turun potong 5 sampai tinggal 5. Lepas tu Allah kata apa kat Nabi SAW? Allah kata 5 waktu sembahyang ni pahala dia 10. Maka macam sembahyang 50 juga. Bukan setakat tu, siapa teringat nak buat maksiat, teringat nak buat jahat, Allah tak kira dosa kat dia lagi. Kalau dia buat, Allah kira 1 je dosa kat dia. Faham tak? Ni kita umat Nabi Muhammad ni. Inilah dia panggil rahmatan lil alamin. Laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya telah kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Salah satu daripada rahmat sekalian alam yang Allah turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, tahu apa dia? Ganjaran kebaikan digandakan pahala, tapi dosa tak digandakan. Kita
buat satu baik, niat nak buat satu baik, niat je nak buat, Allah dah kira satu pahala. Tapi kalau dia boleh buat satu baik tu, paling minimum 10 kali ganda Allah kira. Ni semayang kita duk buat ni, macam semayang 10 kali siap dah. Tadi maghrib semayang macam semayang 10 kali siap dah. Semayang siap untuk esok, untuk lusa, untuk 10 hari ke depan dah. Tuan-tuan boleh bayang tak kita semayang daripada kita balik dulu ni, waktu umur kita 11 tahun dulu, kita dah semayang hari pertama kita semayang tu, subuh pertama tu dah 10 hari ke depan dah. Esok semayang 10 hari ke depan lagi, lusa semayang 10 hari ke depan lagi. Ni dah berapa puluh tahun dah kita semayang. Kalau Allah terima, entah berpuluh ribu tahun ke depan dah semayang-semayang yang kita buat ni. Tu tak kira Ramadan lagi, ganda pula 70 kali ganda. Macam semayang 70 kali, tu tak kena Lailatul Qadar lagi, ganda pula dengan 84 tahun dia semayang. Umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi. Faham tak ni? Sedekah Allah kira sampai 700 kali ganda pula. Tapi kalau dosa, teringat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Faham? Buat satu jahat, satu dosa. Buat satu baik, paling kurang 10. Buat satu jahat, satu. Ni pun duk kira nak padam ni. Minta ampun, padam macam tak buat. Pi wuduk, padam macam tak buat. Jalan kaki pergi masjid, padam tak buat. Tuan-tuan, subhanallah sekalian. Tapi logik tak kita ni umat Nabi Muhammad pi depan Allah dosa banyak pahala sikit? Tak logik sikit pun. Tapi pasal apa Allah duk cerita ada umat Nabi Muhammad pi depan Allah dosa banyak pahala sikit? Pasal ramai orang jahil, tak tahu dia buat apa. Di sana ada riya, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah, ada mengungkit, habis pahala Allah pada. Faham tak ni Ustaz? Maka tuan-tuan, lalu bila turun-turun berjumpa dengan malaikat Nabi Musa AS, Nabi Musa kata apa? Bila minta kurang lagi, Nabi kata aku malu dah. Aku malu dah. Kalau subhanallah tuan-tuan kita agak-agak, pasal apalah Nabi tak naik sekali je lagi no. Kalau Nabi naik sekali lagi, kosong terus tak payah bayar. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya semak demikianlah beberapa daripada perjalanan kisah Nabi, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salli ala sayyidina Muhammad, apa ni pegangan kita bila kita dengar kisah Isra Mi'raj ni. Yang pertama tuan-tuan, kita menerima berita tersebut. Cerita dia tak ada curious, tak sedut soal. Terima je. Yang kedua tuan-tuan, kita mengimani akan kebenaran kisah tersebut. Kena beriman. Beriman ni maksudnya tak ada ragu sikit pun, tak ada sikit pun ragu ni. Kata Ustaz Syamad, betul-betul kan Nabi pi tu? Rasa macam betul lah, tapi tak tahulah. Tak boleh tuan-tuan, wajib beriman. Dia panggil ujian iman. Faham ni Ustaz? Yang ketiga, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang nak bagi sedap-sedap dengar lagi, kita pun lajak-lajak sikit. Gitu Ustaz. Yang keempat, kewajipan kita adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara gaib yang Allah kabarkan kepada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu daripada jalan dia tuan-tuan sekalian, Ustaz Muhammad, kalau dia mai daripada Allah, walaupun tak pernah tengok, tetap wajib percaya. Cerita syurga, cerita neraka, cerita alam barzah, cerita kubur, cerita pada mahsyar, percaya tak? Percaya. Pasal apa percaya? Pasal Allah cerita. Pasal apa percaya? Pasal Nabi SAW cerita. Bila Allah cerita, bila Nabi cerita, wajib percaya. Faham tak ni? Iman. Mudah-mudahan tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan kita ni tuan-tuan daripada kalangan hamba Allah yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh iman. Dan subhanallah, Allah jauhkan kita ni daripada keraguan-keraguan, daripada perkara-perkara yang Nabi SAW ajak kepada kita. Dan iman ini juga tuan-tuan membawa kepada istiqamahnya amal. Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Syarat nak istiqamah, beriman. Saya nak balik pada amalan kita mula-mula buat tadi ni. Nama dia Sayyidul Istighfar. Kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan akan jadi orang yang istiqamah beramal dengan dia.
Maklum duk buat Sayyidul Istighfar ni berapa lama dah? Lama dah ustaz, 10 tahun dah. Pasal apa maklum duk buat 10 tahun dah ni tak tinggal? Sehari pun tak pernah tinggal ustaz. Pasal apa? Pasal saya takut mati hari tu ustaz. Nabi kata siapa yang membacanya dengan yakin, Nabi sebut man qalaha min nahari muqin biha famata qabla ayyum siyafahu min ahl jannah wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla ayyus biha fahuwa min ahl jannah. Siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa membaca dengan yakin pada sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan baca siang-siang, takdir hari itu mati. Nabi sebut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dia daripada ahli syurga Allah. Makcik takut makcik mati hari tu. Nabi kata kalau baca hari tu mati masuk syurga ustaz, tu yang makcik tak pernah tinggal. Itu iman. Faham tak ni? Dia istiqamah tu pasal apa? Pasal dia beriman dengan perkataan Nabi SAW. Kita tak buat. Pasal apa tak buat? Tahu dah? Tahu. Nabi sebut dah? Sebut. Percaya dah? Percaya. Tapi tak buat. Pasal apa tak buat? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Kalau dia beriman, dia mesti buat. Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtami 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari, 10 kali sallallahu alaihi wasallam sampai habis, maka Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Buat ustaz. Berapa lama dah buat ni? Tiap-tiap hari buat. Pasal apa ustaz? Allah nak bagi istana dalam syurga ustaz, bukan rumah. Istana dalam syurga ustaz, bukan kat Kuala Terengganu, dekat istana, dekat syurga ustaz. Buat apa? Baca qul Allah 10 kali saja. 10 kali je ustaz. 10 kali je. Baca tiap hari. Pasal apa sungguh-sungguh sangat ni? Pasal beriman. Kita baca tak? Tak baca pun. Pasal apa tak baca? Pasal percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak ni? Orang beriman dia akan jadi istiqamah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buat pengumuman sikit tuan-tuan. Yang pertamanya, ni buku-buku saya. Ini buku yang paling baru. Saya ingat buku ni tuan-tuan saya pernah jual dah hari tu ni. Buku kedua saya. Ni buku ketiga saya.